Lepas tu Nabi SAW pun bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Seperti tadilah. Abu Bakar dan Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW sabda baginda, al-kabair, dosa-dosa besar itu ialah yang pertama al-isyraku billah, melakukan syirik, yakni mensyirikkan Allah. Yang kedua al-yaminul ghamus, iaitu sumpah dusta, sumpah palsu. Yang ketiga uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Auqal, ataupun baginda bersabda, yakni di tempat yang ketiga tu, di tempat uququl walidain itu, baginda berkata hak ni, qatlun nafs, membunuh orang. Membunuh an-nafs lebih luas lagi, bukan dengan makna membunuh orang, membunuh manusia lah yang bernyawa. Membunuh orang yang bernyawa, termasuk diri sendiri, termasuk juga. Itu sebab qatlun nafs itu lebih luas. Bunuh diri sendiri pun termasuk juga qatlun nafs. Ataupun kalau kita kata, kita umumkan dalam terjemahan Melayu, membunuh orang, orang itu maksud kita sendiri pun orang juga. Boleh juga membunuh orang, tak kira lah kita sendiri pun masuklah juga situ. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abi Bakar, dia mendengar Anas dari Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar. Lepas tu dengan sanad satu lagi riwayat daripada sama juga, Nabi SAW bersabda, akbarul kabair, yang terbesar, dosa yang terbesar daripada dosa-dosa besar ialah al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Wa qatlun nafs, membunuh orang. Wa uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Dan qauluz zur, ataupun baginda bersabda, syahadatuz zur, yakni bersaksi secara dusta, ataupun qauluz zur, bercakap dusta. Dusta di sini dalam kes mahkamah apa itulah. Seterusnya riwayat daripada Abu Zabian, beliau berkata, saya telah mendengar Usamah bin Zaid bin Harithah menceritakan, katanya, Rasulullah SAW telah mengantar kami ke Huraqah, ini satu kabilah daripada Juhainah. Fasabbahna al-qaum, kami serang mereka pada waktu pagi dan mengalahkan mereka. Qala, Usama berkata, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhu, aku dengan seorang ansar telah mengejar seorang lelaki dari kalangan mereka, ini puak musuh tu. Aku kejar seorang lelaki daripada mereka. Qala, perawi berkata, yakni Usama, falamma ghashinahu, apabila kami sudah menguasainya, dia berkata, la ilaha illallah. Qala, perawi berkata, yakni Usama berkata, fakaffa anhu al-ansari, si Ansari itu tidak buat apa-apa lah, berhenti lah. Dia kata begitu. Wa ta'antuhu bi rumhi, dan aku pula menikamnya dengan lembing aku sampai mati, sampai aku membunuhnya. Ini sampai mati lah. Qala falamma qadimna, Usama kata, bila kami pulang ke Madinah, cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Baginda pun berkata kepadaku, hai Usama, engkau bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Qala, Usama kata, saya pun jawablah, saya pun katalah, wahai Rasulullah, sebenarnya dia kata begitu untuk menyelamatkan diri dia, ya, untuk menyelamatkan dirinya saja. Nabi SAW kata lagi, engkau membunuhnya setelah dia mengucap la ilaha illallah. Qala, Usama berkata, fama zala yukarriruha alayya, terus Nabi mengulangi pertanyaan itu, mengulangi beberapa kali kepada saya, hatta tamannaitu, sehingga aku merasa alangkah baiknya, anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaum, kalau aku belum Islam lagi pada hari itu. Sehingga aku merasa alangkah baiknya kalau aku tak Islam lagi pada hari itu.
Islah kemudian Islah. Seterusnya riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, saya salah seorang daripada naqib nuqaba yang telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbai'ah kepada baginda untuk kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Untuk seterusnya lah, kami tidak berzina. Berjanji, berbai'ah bahawa kami tidak akan buat begini-gini, berzina, mencuri, membunuh orang yang Allah haramkan membunuhnya, dan ragu harta kan. Dan kami tidak derhaka wala na'siyah. Itu juga yang kami bai'ah. Kami bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, bil jannah, yakni dengan perjanjian kami akan mendapat syurga. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu kalau jaga ni kamu dapat syurga. In fa'alna dhalika, kalau kami jaga tu. Fa in ghashina min dhalika syai'an, kalau kami terlibat dalam mana-mana satu daripada yang tersebut tadi, kana qada'u dhalika ila Allah, keputusannya terserah kepada Allah. Keputusannya terserah kepada Allah. Itu dalam satu nuskhanya begitu. Dalam nuskha yang lain, wala na'siyah fal jannah in fa'alna dhalik. Fal jannah, bukan bil jannah, tetapi fal jannah. Dalam nuskha yang lain pula, la na'siyah fil ma'ruf, begitu. Tak apalah, itu ada beza-beza tu dalam hasyiah ni dia ada sebut. Ada bulan, bukan la na'siyah, tetapi la naqdiyah. Dad, bukan sa'. Ada juga riwayat la naqdiyah bil jannah. Yang kalau kita pakai tu, makna kami janji berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kami tidak akan memutuskan sesiapa dapat syurga, sesiapa tidak dapat. Mana gitu. Serah kepada Allah masalah syurga. Itu kalau kita baca la naqdiyah bil jannah, la naqdiyah bil jannah. Ada juga lagu tu. Dalam riwayat Qabisi misalnya ada begitu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesiapa yang membawa pedang, yang membawa senjata kepada kita, yakni sesiapa yang menghunus senjata terhadap kita, falaisa minna, dia bukan dari kalangan kita. Rawahu Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Musa juga ada meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya riwayat daripada Ahnaf bin Qais. Beliau berkata, ini Ayyub, Yunus dan Hasan Basri mengambil daripada dia, Ahnaf bin Qais. Beliau berkata, aku pergi untuk menolong orang ini. Dia ni maksudnya Sayyidina Ali. Tiba-tiba Abu Bakar bertemu dengan aku. Dia pun bertanya, kemana engkau nak pergi? Saya kata, saya jawab, saya nak pergi tolong dia ni dalam peperangan dia. Abu Bakar kata, baliklah, kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam bertemu dengan pedang masing-masing, fal qatil wal maqtul fin nar, yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka tempatnya. Qultu, saya pun kata, wahai Rasulullah, ini yang membunuh tak apalah, tak mengapalah dengan yang membunuh tu. Fama balul maqtul, apa ceritanya orang yang kena bunuh tu pula masuk neraka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebab dia terlalu ingin membunuh sahabat dia tu, yang seorang lagi tu. Dia tidak terbunuh, kadang dia bunuh kawan tu lah. Kalau tidak, mungkin dia terbunuh, dia pun nak bunuh juga.